Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti live kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini yang dianjurkan oleh Surau Al-Ikhlas Bukit Jelutong Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Moga-moga insya-Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Kita sampai ke muka surat 114 ya, iaitu yang versi cetakan lama. Saya tak pasti kalau versi cetakan baru tu biasanya ada perubahan muka surat, tapi kita masih membincangkan tentang masalah akidah ya. Bab yang ketujuh, kekeliruan-kekeliruan yang berkaitan dengan akidah. Kita masuk kepada subtopik yang keenam, iaitu tentang hadis jariyah. Jadi hadis jariyah ini menjadi punca kekeliruan di kalangan umat Islam, kerana sebahagian umat Islam menjadikan hadis jariyah ini sebagai dalil untuk mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat di suatu tempat, iaitu di langit. Mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mengatakan bahawa Allah Ta'ala bertempat di langit. Jadi inilah tujuan Ustaz Muhadir masukkan tajuk ini di dalam kitab beliau. Moga-moga kekeliruan berkaitan dengan isu ini dapat dileraikan. Soalan, apakah itu hadis jariyah? Jariyah ni asalnya daripada perkataan jaro yajri. Jariyah itu asalnya bermakna sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berlari atau sesuatu yang mengalir. Sebab itu kita panggil sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sedekatin jariyah. Apabila mati seorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga. Salah satu daripada yang tiga itu adalah sedekah jariyah, yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya itu walaupun orang itu telah meninggal dunia, berbanding dengan
sedekah yang one off, misalnya kita belanja kawan kita makan, itu sedekah dapat pahala, tapi setakat itulah. Tapi kalau kita sedekah untuk pembinaan sekolah misalnya, untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan hospital, jalan raya dan sebagainya, maka selagi mana masjid ataupun sekolah atau jalan raya tadi atau hospital tadi digunakan, dimanfaatkan, maka selagi itulah pahala tadi jari, bergerak, mengalir masuk dalam perkiraan amal soleh orang berkenaan. Itu makna jariah. Tapi yang dimaksudkan jariah di sini bukan yang itu, bukan maksudnya mengalir, tetapi yang dimaksudkan dengan jariah di sini adalah hamba perempuan. Ya. Hamba sahaya perempuan. Biasanya kalau yang lelaki dipanggil gulam, budak hamba. Kalau yang hamba perempuan dipanggil jariah. Di zaman kita sudah tidak dipraktikkan perhambaan dalam bentuk yang pernah wujud satu masa dahulu, termasuk ketika Nabi SAW diutuskan kepada umat. Pada masa itu, amalan perhambaan itu masih berlaku. Maka Islam mengatur ada hukum hakam yang bersangkut paut dengan hamba. Jadi walaupun hamba itu milik tuan dia berhak untuk menyuruh hamba dia itu melakukan sesuatu pekerjaan. Bahkan kalau hamba wanita, tuan dia berhak untuk menggauli hamba tersebut. Jadi, tapi dalam Islam, salah satu amalan yang digalakkan adalah memerdekakan hamba itu. Tidak lagi dia itu kekal sebagai hamba, dimerdekakan dengan beberapa jalan. Jadi dalam kisah hadis jariah ini, jawapan soalan dia, apakah itu hadis jariah? Jawapan, ia adalah hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih, bukan hadis dhaif atau maudhu', bukan. Ia adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, iaitu merujuk kepada seorang jariah, iaitu seorang budak atau hamba perempuan milik seorang sahabat, iaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bertanya kepada hamba perempuan ini tentang soal keimanan sebelum dia dimerdekakan. Kerana dalam kisah itu, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau oleh kerana satu sebab mungkin merasa marah, kalau tidak silap saya dalam kisah itu, kerana hamba perempuan ini dia menjaga kambing bagi tuan dia, tetapi entah macam mana seekor kambing itu dimakan oleh serigala. Jadi tuan dia rasa marah lah, dia rasa macam pekerja dia ni, staf dia ataupun hamba dia ni cuai. Jadi dia pukul atau dia tempeling. Jadi lepas tu dia rasa menyesal kerana dalam Islam walaupun hamba itu milik tuan, tapi dia perlu dilayan dengan baik. Bukanlah mentang-mentang dia hamba maka boleh pelakukan sesuka hati, pukul dan sebagainya. Tidak. Jadi dia rasa menyesal dan dia berniat, kalaulah hamba ini adalah seorang yang beriman, saya itu mahu memerdekakan dia. Supaya macam seolah-olahnya menebus kesalahan. Tapi dia berfikir kalau hamba itu orang yang beriman. Maka bila disampaikan hasrat itu kepada Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW kata, bawa lah hamba itu ke depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada jariah tadi, kepada hamba wanita tadi, Ainallah. Ainallah ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah di mana Allah. Lalu jariah itu menjawab, fis sama, di langit. Dan ada lagi soalan, man ana, Nabi SAW bertanya, saya siapa? Lalu jariah itu menjawab, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Jadi Nabi SAW lalu mengisyaratkan kepada sahabat baginda, yang tuan punya hamba tadi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, kerana sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Sebab tadi dia kata kalau hamba dia tu orang yang beriman, dia nak merdeka. Jadi Nabi SAW confirmkan bahawa hambanya itu adalah seorang yang beriman, maka merdekakanlah dia. Jadi di situlah datangnya kekeliruan. Kerana kalau lihat kepada zahir hadis ini, berarti betul lah jawapan hamba wanita tadi bahawa Allah di langit. Kalau salah, tentulah Nabi SAW tidak mengatakan fa innaha mu'minah, kerana sesungguhnya dia orang yang beriman. Berarti mengatakan Allah di langit itu
adalah kata-kata orang yang beriman. Jadi, kata mereka, inilah dalil bahawa Allah Ta'ala bertempat dan tempat Allah tu adalah di langit. Sebagaimana yang dijawab oleh wanita tadi, fis sama. Baik, jadi dalam memahami hadis ini, kita perlu memahaminya mengikut huraian para alim ulama. Kerana para alim ulama inilah mereka itu memahami maksud sesuatu hadis itu dengan kefahaman yang tidak bercanggah dengan hadis yang lain, dengan kefahaman yang tidak bercanggah dengan hadis ataupun ayat Quran yang berkaitan, lebih-lebih lagi ayat-ayat yang muhkamat. Jadi ini adalah kepakaran para alim ulama. Kerana kalau setiap hadis ataupun ayat suci Al-Quran ingin difahami dengan makna yang zahir semata-mata, maka itu akan membawa kepada seolah-olahnya satu ayat Quran bercanggah dengan ayat Quran yang lain, ataupun satu hadis bercanggah dengan ayat Quran, atau satu hadis bercanggah dengan hadis yang lain. Kerana itu, kenalah ayat Al-Quran ataupun hadis itu difahami secara kontekstual, bukan secara tekstual, secara zahir, literal semata-mata, tapi kena lihat juga konteks hadis itu dituturkan atau berlaku. Baik, yang pertama, bila seseorang itu ingin berkeyakinan, ingin berakidah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertempat dan tempat Allah itu adalah di langit, dan menjadikan hadis ini sebagai dalil, di situ kita kena faham bahawa kedudukan itu tidak tepat. Walaupun hadis ini hadis yang sahih. Kenapa? Kerana dalam bab akidah, akidah itu dia adalah satu keyakinan. Dia bukan sesuatu yang hanya sekadar sangkaan. Hatta bukan hanya sekadar ghalabatuz zon, berat sangka, tidak. Dia adalah sesuatu yang yakin, yang tidak ada keraguan langsung. Itu adalah standard yang ada dalam akidah. Berbeza dengan standard yang ada di dalam ibadah ataupun di dalam amalan, itu boleh beramal berdasarkan ghalabatuz zon, berdasarkan berat sangkaan. Tetapi kalau dalam konteks akidah, dia mesti standard yakin. Maka bila kita faham bahawa akidah itu standardnya mesti yakin, tidak memadai dengan ghalabatuz zon, tidak memadai dengan sekadar berat sangka. Ghalabatuz zon tu berat sangkaan. Maka dalil yang menunjukkan kepada akidah juga mesti standardnya adalah yang yakin. Jadi apa masalah? Kan hadis ini hadis sahih, betul. Tetapi dia ada daripada dua sudut, ya. Nak kata yakin ataupun ada keraguan itu dilihat daripada dua sudut. Pertama, sudut yang dipanggil as-subut. Adakah yakin sesuatu hadis itu memang daripada Nabi SAW ataupun tidak? Itu dipanggil as-subut. Yang kedua, daripada min hais ad-dilalah. Dari segi lafaz itu menunjukkan kepada makna. Saya ulang, ya. Ada dua sudut yang dilihat dalam nak menentukan sama ada sesuatu dalil itu standardnya adalah standard yang yakin ataupun sekadar standard yang zonni, ada keraguan. Dilihat daripada sudut thubut, iaitu adakah sabit ianya daripada Nabi SAW, dan yang kedua dilihat daripada sudut dilalah. Lafaz dalam hadis tu menunjukkan kepada maknanya itu jelas ke atau ada keraguan. Itu maksudnya. Jadi daripada sudut subut, memang hadis ini hadis sahih, tetapi hadis sahih yang diriwayat secara ahad, diriwayat oleh bilangan perawi yang tidak sampai kepada bilangan mutawatir, maka dia masih dipanggil zonni. Walaupun zonnya itu tidak banyak, sebab itulah kita masih wajib beramal dengan hadis yang sahih. Tapi di sini bukan konteks beramal, di sini konteks adalah akidah. Maka dia kena perlu kepada hadis yang, kalau dari segi subut, kenalah yang mutawatir, yang sampai level yakin itu daripada Nabi SAW. Itu yang daripada sudut yang pertama. Daripada sudut yang kedua, dilalahnya juga ada keraguan. Apa yang dimaksudkan dengan ainallah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan fis sama? Jadi, bila ada tasyabuh, ada keraguan, maka tidak dijadikan dalil dalam akidah.
Kerana dalil dalam akidah tu dia mesti muhkam, ya, dia mesti jelas. Itu menunjukkan kepada makna. Kalau ada keraguan, adakah maknanya ini, adakah maknanya itu, maka ia tidak dijadikan dalil di dalam perkara akidah. Ya, tidak menafikan penilaian sahih yang dibuat oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala terhadap hadis ini, tetapi mengangkat hadis ini sebagai dalil akidah ada masalah kerana dia masih lagi dari segi subut ada zon, ada sedikit keraguan kerana hadisnya ahad, ya, bukan mutawatir. Yang kedua daripada sudut dilalah itu kerana dia adalah satu orang, kita panggil hadis ini muttarib. Isi kandungannya itu tak sama dengan yang diriwayat oleh perawi-perawi lain yang juga siqah. Jadi perawi yang meriwayatkan hadis ini siqah, tapi isi kandungan hadisnya itu tidak sama sebagaimana yang diriwayat oleh perawi-perawi yang lain. Tidak ada lafaz aina Allah tadi. Tidak ada di mana Allah. Cuma ditanya, adakah kamu tu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah? Adakah kamu menyaksikan bahawa aku adalah Rasulullah? Tidak ada lafaz aina Allah. Jadi di sinilah setengah orang dia tidak faham konteks, ya, kejadian itu. Dia kata, apa salahnya kalau saya tanya aina Allah? Sebab kan sekarang setengah orang dijadikan macam satu slogan ataupun macam sesuatu perkara yang diwar-war ke sana kemari, ceramah ataupun jumpa berdakwah dengan orang, antara soalan yang dia akan tanya adalah aina Allah? Allah di mana? Jadi kalau orang itu jawab Allah tidak bertempat, salah kata dia. Tak betul. Kamu kena betulkan balik akidah kamu. Tak betul kalau kamu kata Allah tidak bertempat. Kamu kena kata Allah itu adalah bertempat di langit. Kerana apa? Kerana bila Rasulullah SAW bertanya kepada hamba wanita, maka hamba wanita itu menjawab fis sama, dan Nabi SAW mengakui kalau dia itu adalah orang yang beriman. Berarti mengatakan Allah fis sama itu adalah kata-kata orang yang beriman. Jadi di sini kita kena jelaskan, ya. Yang pertama, kena faham konteks bahawa Nabi SAW berdakwah tauhid. Nabi tidak tanya aina Allah. Tidak sebagaimana kamu buat, kamu ke sana kemari bertanya orang aina Allah. Nabi SAW hanya dalam kejadian ini saja. Kejadian pun Nabi SAW bercakap dengan satu orang budak perempuan hamba, yang mana kita akan lihat bagaimana ulama memahami konteks pertanyaan Nabi SAW tadi. Bukanlah Nabi SAW ke sana kemari, bila suruh orang masuk Islam, Nabi tanya aina Allah, ataupun Nabi ajar, kamu nak masuk Islam, kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Jadi tidak begitu. Tidak ada kejadian begitu. Nabi SAW kan berdakwah ke sana kemari, menyuruh orang-orang yang belum Islam supaya mereka masuk Islam. Tapi tidak ada Nabi SAW berdakwah, sama ada Nabi tanya aina Allah, lepas tu Nabi ajar, kamu nak masuk Islam, kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Tidak ada. Yang ada adalah dalam dakwah Nabi SAW, Nabi akan menyuruh orang yang Nabi dakwah itu supaya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi bila begitu, berarti hadis yang ini walaupun sahih, isi kandungannya itu tidak selari dengan hadis-hadis sahih yang lain yang jelas menunjukkan bahawa di dalam seseorang itu dikira masuk Islam, dia bukan menyaksikan bahawa Allah di langit, tetapi dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang kesana kemari didakwah oleh Nabi SAW, dan itulah yang kesana kemari didakwah oleh umat Islam sepanjang zaman, adalah menyuruh orang kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak menyuruh orang supaya mengatakan Allah bertempat di langit atau Allah bertempat di atas arasy. Tidak demikian dakwah Nabi SAW. Baik, jadi kalau begitu bagaimana kita nak faham hadis ini yang zahirnya seolah-olah Allah itu berada di langit? Jadi kita lihat, ya. Apakah pendapat muhaddisin tentang hadis jariyah ini? Jawapan hadis tersebut secara detail ialah An Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami qala kanat li jariyatun tar'a ghanaman li
Daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami bila menceritakan bahawa saya pernah mempunyai seorang hamba wanita yang dia ni bertugas menjaga, menggembala kambing buat saya. Berkhidmat untuk saya jaga kambing. Qultu, dan saya berkata kepada Rasulullah SAW, afala u'tikuha. Elok tak kalau saya itu merdekakan hamba ini? Qala i'tini biha. Jadi Nabi SAW respon kepada pertanyaan tadi, bak mai budak perempuan tu ke depan saya. Bawa jumpa saya. Fa ataituhu biha. Lalu saya bawalah hamba perempuan tu berjumpa dengan Nabi SAW. Faqala laha. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada hamba perempuan tadi, aina Allah? Terjemahannya jelas, di mana Allah? Qalat, itu terjemahannya, huraiannya nanti kita akan lihat bagaimana ulama-ulama mensyarahkan hadis ini. Qalat fis sama. Lalu hamba wanita tadi menjawab, zahir terjemahan daripada perkataan ini adalah di langit. Lalu Nabi SAW bertanya, man ana? Aku ni siapa? Qalat anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah. Qala a'tiqha. Lalu Nabi SAW bersabda, merdekakanlah dia, fa innaha mu'minatun. Kerana dia adalah seorang hamba wanita yang beriman. Jadi cuba lihat keterangan. Sebagian muhaddisin, mereka tidak menerima hadis ini sebagai dalil. Sebab dia ada disiplin ilmu. Dia bukan kita kata, saya beramal dengan hadis tanpa kita mengikut disiplin ilmu, berinteraksi dengan sumber hukum dan apatah lagi sumber akidah. Jadi dalam disiplin ilmu kita dah sebutkan tadi, untuk sesuatu dalil itu dijadikan sebagai sandaran dalam bab akidah, mestilah dalil itu standardnya qat'i, yakin. Bukan sekadar standard ghalabatuz zon, berat sangkaan, tidak. Dia mesti standard yakin. Kerana akidah itu sendiri standardnya adalah yakin. Jadi setengah ahli hadis dia mengkritik kepada kedudukan hadis itu sendiri. Dia tidak lagi melihat kepada isi hadis, tapi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang muttarib, iaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz, matan yang berbeza dan saling bertentangan. Jadi menyebabkan isinya itu menjadi dhaif. Kalau dari segi kualiti perawinya, sifat-sifat perawinya bersambung, sanadnya tidak terputus, maka pada sudut penilaian itu secara teknikalnya sudah sahih. Tetapi bila ada unsur iltirab, maka dia jadi ada kelemahan di situ, sehingga tidak boleh dijadikan dalil dalam bab akidah. Kerana hadis-hadis yang diriwayat oleh perawi-perawi lain yang juga siqah, tidak ada yang dikatakan aina Allah tadi. Jadi tak sama dengan perawi-perawi lain yang juga siqah atau lebih siqah lagi. Jadi kalau dalam bab akidah, kedudukan hadis yang muttarib sebegitu tidak akan dijadikan dalil dalam perkara akidah. Sebahagian yang lain pula menganggapnya sahih. Maknanya dia tak kritik. Okey, bab ittirab tu diketepikan dahulu. Maknanya kita anggap sahajalah hadis itu sahih. Namun hadis ini, sekarang ni ada dua pendekatan. Satu, pendekatan melihat pada kekuatan hadis. Satu, mengatakan hadis ini muttarib, jadi tidak kuat untuk dijadikan dalil dalam isu ini. Yang kedua, dia melihat kepada isi hadis. Iaitu hadis sahih, tak ada masalah. Namun hadis ini bukan bermaksud literalnya Allah itu mendiami langit. Allah bertempat di langit. Tetapi berceritakan tentang kedudukan Allah yang sangat tinggi dan mulia. Kerana istilah fis sama ini boleh dengan makna zahir, tempat itu langit. Boleh juga dengan makna kedudukan yang tinggi, yang mulia. Juga digunakan istilah as-sama ataupun sumu. Kalau dalam bahasa Arab sekarang ini, kalau merujuk kepada kerabat-kerabat diraja misalnya, dia akan sebut sumuwul amir. Sumu maknanya yang tinggi. Bukan berarti dia duduk di langit. Tetapi as-sama ini menunjukkan kepada ketinggian darajah. Ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sedia maklum bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala seorang ulama yang sangat alim, yang sangat pakar, dan beliau adalah salah seorang yang mensyarahkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu, disyarahkan maknanya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan syarah Imam Nawawi terhadap hadis-hadis Sahih Muslim ini dianggap antara syarah yang terbaik.
antara syarah yang terbaik. Jadi macam mana Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini? Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, qaulu aina Allah ataupun qauluhu SAW aina Allah su'alun anil makanati la anil makan. Jelas ya. Imam Nawawi mensyarahkan hadis itu dengan jelas bahawa sabda Nabi SAW aina Allah, yang kalau kita terjemah bermakna Allah di mana atau di mana Allah, adalah soalan tentang kedudukan, ketinggian darajah Allah Ta'ala. Bukan bertanya tentang tempat. Ini kita boleh faham dalam konteks kalau kita faham bahawa Nabi SAW sedang berkomunikasi dengan seorang hamba. Maknanya a simple layman, orang yang sangat simple, bukan orang yang educated, bukan orang yang terpelajar. Jadi dalam keadaan orang yang macam itu, yang sekadar kerjanya, kedudukannya hanya sebagai seorang hamba, maka dia boleh tahu bahawa ada yang menyembah berhala dan ada yang menyembah Allah. Dan berhala itu jelaslah tempatnya di bumi, di atas muka bumi ini. Di zaman Nabi SAW, bahkan berhala-berhala itu dibina, diletakkan di sekeliling Kaabah. Jadi, nak pastikan dia ni orang beriman ataupun tidak, kalau dia kata Tuhan itu di bumi, maknanya boleh kita fahami bahawa dia itu adalah orang yang menyembah berhala. Tapi bila dia jawab fis sama, berarti dia bercakap tentang Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, bukan berhala-berhala ciptaan manusia. Sebab itu, kalau kita combinekan dengan kefahaman yang lain, kenapa tidak pernah dengan orang lain Nabi SAW berkata begitu? Kenapa Nabi SAW bila berdakwah ke sana kemari, menyeru orang ni, selalu Nabi SAW akan kata, apa tu? Aslim, taslam. Aslim, taslam. Masuk Islam lah, nanti kamu akan selamat. Dan bila orang itu telah terbuka hati untuk masuk Islam, adakah Nabi SAW kata, okey, sekarang ni kamu nak masuk Islam, kamu kena menyaksikan bahawa Allah Ta'ala itu bertempat di langit? Tidak ada. Ceklah dalam ribuan-ribuan hadis yang ada dalam Sunan Sittah, yang ada dalam kitab Al-Muwatta, yang ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, kitab Musnad Imam Ahmad, apalah. Tidak ada Nabi SAW bila nak mengislamkan satu orang, Nabi kata, kamu nak masuk Islam, bagus. Sekarang kamu kena menyaksikan bahawa Allah itu bertempat di langit. Tidak ada. Yang Nabi SAW jadikan sebagai perpindahan seseorang daripada kekufuran menjadi orang Islam adalah kalimah La ilaha illallah dikombinasikan dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak ada masuk Islam dengan mengatakan Allah fis sama. Jadi ini adalah satu kes yang terpencil, yang kita kata a very isolated case, yang mana Nabi SAW menggunakan uslub ainallah kepada seorang hamba perempuan. Dan bahkan bukan itu sahaja, Nabi SAW tak akutkan lagi, maksudnya Nabi SAW pastikan lagi dengan soalan seterusnya, man ana, saya ni siapa? Jadi bila hamba perempuan tu jawab, Rasulullah, anta Rasulullah, kamu ni adalah utusan Allah, mana confirm dia ni adalah seorang hamba yang beriman. Dia mungkin tidak mampu untuk menzahirkan keimanan dia itu dengan bahasa yang lebih canggih, yang lebih nampak terpelajar, tapi sudah memadai dengan jawapan yang diberikan itu untuk Nabi SAW memahami bahawa dia ini adalah orang yang beriman dengan kerasulan Nabi SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, qauluhu aina Allah su'alun anil makanati. Jadi kalau kod nak marah pun, tak setuju pun, tidak perlu sangat emosi, kerana ini perbincangan ilmiah. Yang kata begitu bukan Ustaz Engku. Ustaz Engku ni siapa sangat, hanya ustaz kecil-kecil saja. Ilmu pun tak banyak. Lebih banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Tapi Ustaz Engku ni menceritakan, menakalkan apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala ni adalah satu orang ulama yang begitu hebat. Kawan memang sokonglah, memang angkatlah, memang pujilah. Bahkan lawan yang tidak sama pandangan dengan Imam Nawawi pun masih mengakui kalau Imam Nawawi ni satu orang tokoh yang hebat.
masih memuji-muji, ya, mengangkat, ya, Allah mengangkat Imam Nawawi rahimahullah taala ni sebagai orang yang ulama yang ahlullah, ulama yang betul-betul ikhlas, berjuang kerana Allah taala. Ini kehebatan, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala yang jarang ada pada orang lain, disegani oleh orang yang sama aliran pemikiran dengan beliau, dan juga disegani oleh mereka yang tidak sama aliran pemikiran dengan beliau, menghormati. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita kata kita ada pendirian yang berbeza, kita jangan memandang lekeh, ya, kepada pendirian yang mengatakan bahawa pertanyaan itu adalah anil makanah, tentang kedudukan, ya, bukan tentang tempat. Soalan aina Allah berarti apakah iktikad kamu tentang keagungan Allah? Manakala jawapannya fis sama mempunyai makna bahawa darajat dan kedudukan Allah Taala itu sangat tinggi. Tidak boleh diyakini bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada budak perempuan tersebut tentang tempat Allah. Juga tidak boleh diyakini bahawa budak perempuan itu bermaksud Allah mendiami langit. Kerana menetapkan Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat. Kita tidak ada khilaf, ya. Kita tidak ada keraguan bahawa langit adalah makhluk Allah. Jelas, ya? Kalau tolak kata langit makhluk Allah, ia jadi kafir lah. Pertama, berarti ada sesuatu yang bukan Allah ciptakan. Jadi itu sudah membawa kepada kesyirikan. Yang kedua, jelas dalam ayat Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahawa Allah menciptakan langit. Khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan juga bumi. Jadi, tidak ada keraguan langsung bagi orang Islam bahawa langit adalah makhluk. Maka mengatakan Allah berada di langit, berarti mengatakan Allah itu berada pada makhluk dia. So, apa masalah? Memang masalah. Kerana perkara itu mustahil. Dan perkara itu pun sebenarnya, golongan-golongan yang mengatakan Allah bertempat di langit, kalau cuba kita perhatikan, sebenarnya mereka masih ada persamaan dengan kita. Ya? Golongan yang nak mengatakan Allah itu bertempat di langit, daripada sudut mereka juga menolak akidah menempatkan Tuhan pada makhluk. Kalau kita tanya pada mereka, kamu terima tidak akidah al-hulul wal ittihad? Untuk yang tahulah, kalau yang dia berpegang Allah di langit tapi dia pun tak faham sangat perbincangan-perbincangan ilmiah, itu mungkin dia pun tak tahu al-hulul wal ittihad, ya. Tetapi kalau yang dia tahulah, ya, dia berpegang Allah bertempat di langit, tapi dia tahu perbincangan tentang akidah. Jadi kalau kita tanya kepada dia, kamu boleh terima tidak akidah al-hulul wal ittihad? Al-hulul makna Allah tu bertempat pada makhluk dia. Al-ittihad berarti lebih parah lagi, Allah tu menyatu dengan makhluk. Jadi dia akan kata tak betul, ini akidah yang batil, ini akidah yang kufur. Al-hulul wal ittihad ni akidah yang kufur, dan bahkan ini biasanya disukai oleh orang-orang yang nak bawa ajaran sesat. Dia nanti akan kata Allah masuk dalam diri dia. Jadi yang bercakap tu bukan dia sebenarnya. Masa kamu dengar saya bercakap tu, kata dia, sebenarnya Allah yang bercakap. Orang ajaran sesat sukalah bawa benda macam itu supaya orang ikut dia. Atau lebih parah lagi, dia kata diri dia tu dah menyatu dengan Allah dah. Allah dan diri dia bersatu sebagai satu entiti. Jadi kedua-dua bentuk akidah ini, al-hulul dan juga al-ittihad, adalah akidah yang kufur. Dan mereka juga kata benda yang sama. Saya memang perhatikan mereka juga berpegang sama macam kita, tolak al-hulul wal ittihad. Tapi somehow, mungkin kerana terpengaruh dengan pendekatan zahiri tadi, pendekatan yang literalis tadi, dalam bab ini mereka boleh terima pula Allah berada di langit. Bahkan lebih parah lagi, yang ini memang langsung tidak ada dalil, tapi ini hanya akal-akalan mereka. Mereka kata kalau Allah berkehendak, Allah boleh bertempat di atas sayap nyamuk. Sayap nyamuk tu besar mana? Tapi kata dia, kalau Allah berkehendak, boleh saja Allah bertempat, jangankan di langit, bahkan di sayap nyamuk juga Allah boleh bertempat. Ini batil. Ini selain tidak ada dalil, ini jelas menetapkan bagi Allah sesuatu yang mustahil. Memang Allah Maha berkuasa. Kita tidak nafikan. Itu iktikad orang yang beriman. Allah Maha berkuasa. Ada sifat kudrah. Tetapi kena faham bahawa yang bila kita berbincang tentang kuasa Allah,
adalah berkaitan dengan perkara yang tidak mustahil, perkara yang mungkin sahaja. Tidak ada kena-mengena kuasa Allah tu dengan perkara yang mustahil. Sebab itu tak boleh orang tu kata, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, maka kalau Allah berkehendak, Allah berkuasa menciptakan anak Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala berkuasa menciptakan Tuhan selain daripada Allah. Dan mungkin dia salah tafsir ayat Al-Quran. Misalnya, yang berlaku kepada Muhib Khawli, kan? Dia sampai difatwakan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu bahawa ajaran beliau itu adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Antaranya adalah kerana dia mengatakan begitu. Kalau Allah nak, Allah berkuasa menciptakan anak Allah. Jadi dia berpegang dengan ayat Al-Quran, tapi dia salah tafsir. Yang mana ayat Allah Ta'ala berfirman, "Law aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Law aradallahu an yattakhidha walada, kata dia, kalau Allah nak untuk mengambil anak, berarti Allah boleh menciptakan anak. Tidak. Law tidak semestinya bermakna boleh. Law itu ada kalanya nak menunjukkan mustahil. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Tu Allah kata kalau ada Tuhan yang banyak, berarti kalau Allah nak, Allah boleh cipta. Kalau Tuhan lain, tidak. Tuhan lain selain daripada Allah tu mustahil. Anak Allah tu mustahil. Demikianlah Allah berada pada makhluk tu mustahil. Dan mereka juga tak tergamak nak mengatakan Allah itu pada makhluk. Allah ba'in juga. Dia akan bercakap Allah ba'in an khalqihi. Allah terpisah daripada makhluknya. Tapi dalam masa yang sama, atas disguise, menyamar kononnya nak ikut Quran, akhirnya mengatakan Allah di langit. Akhirnya mengatakan Allah bertempat di atas arash. Adapun menetapkan istawa, itu tak ada masalah. Itu memang kewajipan orang Islam. Apa yang disebut dalam Quran hadis, kita kena tetapkan demikian. Bila Al-Quran sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka istiwa itu kita kena tetapkan bagi Allah istiwa. Kita tak boleh nafikan istiwa daripada Allah Ta'ala. Tetapi bila membincangkan apa makna istiwa, itu kena jalan ahli sunnah wal jamaah. Sama ada jalan tafwid, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi kalau macam tu, hanya Allah yang tahu, serah pada Allah lah. Kenapa pula kita nak tetapkan makna dia? Sebab Allah yang tahu. Ataupun kita ikut qiraat yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka kita menerima tafsiran daripada ulama-ulama yang muktabar. Maka ulama yang muktabar menerima makna daripada istawa yang tidak mencanggahi ayat muhkamat, yang tidak membawa kepada Allah itu menyerupai makhluk. Contohnya ada ayat yang ada makna istawa menguasai. Allah menguasai arash, tidak ada pertikaian. Ada makna istawa menjaga. Allah yang menjaga arash, tidak ada pertikaian. Ada juga makna istawa dengan makna menggagahi. Ya memang Allah menggagahi arash. Makna arash itu terpaksa ikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi mana-mana makna yang masih tidak bercanggah dengan akidah, makna-makna yang masih tidak bercanggah dengan ayat-ayat yang muhkamat, itu diterima oleh ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Jangan ikut orang-orang yang jahil. Ini perkara akidah. Ini bukan perkara main-main. Kalau kita tergelincir dalam amalan, paling-paling kita katakan amalan itu batal. Tidak sah. Tak dapat pahala. Tetapi kalau tergelincir dalam perkara akidah, itu boleh bawa kepada orang tu menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Jadi cuba lihat macam mana cara Nabi SAW dalam bab akidah. Tidak macam golongan ini yang ke sana kemari berslogan Aina Allah, Aina Allah. Memang Nabi pernah tanya satu kali. Ini menarik ni. Allah maha mendengar, makhluk juga maha mendengar. Jadi dia nak kata macam ni, Cik Asim Ali ni dia nak kata, kenapa kamu boleh terima mengatakan Allah maha mendengar, tapi Allah mendengar tidak seperti makhluk? Tapi kenapa kamu tak boleh terima Allah bertempat atas arash, tapi bertempat atas arash itu tak samalah macam makhluk? Itu yang mungkin cuba di-argue oleh Cik Asim Ali di TikTok, di Facebook. Tidak ada lagi yang bawa argument begitu. Tak apa, kita cuba jawab. Baik, begini.
Cik Asim Ali kena faham, bila kita kata Allah mendengar, pertama mendengar itu memang sifat yang layak dengan Allah, bukan satu benda yang mustahil. Satu. Yang kedua, dari segi syarak, memang sifat mendengar itu ditetapkan dalam Quran hadis. Jelas. Jadi dua, akal memang boleh menerima Allah Maha mendengar. Yang kedua, naqal, iaitu Quran hadis juga menetapkan bahawa Allah itu Maha mendengar. Dan kita boleh juga faham dengan mudah bahawa mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kita boleh terima, tidak ada percanggahan di situ. Pertama, mendengarnya Allah itu adalah sifat yang qadim, sifat yang tidak ada permulaan. Mendengarnya makhluk ni ada permulaan, kerana kita sendiri wujud ada permulaan. Maka pendengaran kita ni pun baru datang. Dan pendengaran kita ni berhajat kepada alat, telinga. Kalau satu orang lahir tak ada telinga, tak adalah sifat pendengaran dia. Sedangkan Allah Ta'ala mendengar tidak perlu kepada alat. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada alat, masih lagi pendengaran manusia itu terbatas. Kita hanya boleh dengar perkara-perkara tertentu sahaja. Macam saya sekarang ni, saya berada dalam satu bilik, saya hanya boleh dengar bunyi-bunyi yang ada dalam bilik atau yang berhampiran dengan bilik. Adapun bunyi yang jauh, saya tidak boleh dengar. Atau bunyi yang terlalu perlahan, saya tidak boleh dengar. Maka, Allah Ta'ala tidak demikian. Allah Ta'ala mendengar segala-galanya. Setiap yang wujud, Allah Ta'ala dengar. Tertakluk pada sama Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala. Dan pendengaran kita ini boleh binasa, boleh berkurangan, boleh rosak, boleh hilang. Sedangkan pendengaran Allah itu adalah satu sifat yang kekal. Jadi, bezakan ya. Tapi bila kamu kata, Allah bertempat, kamu menetapkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kerana bertempat itu pada makhluk. Adanya khalik pada makhluk itu mustahil. Jadi, kena faham yang itu. Mungkin tidak faham, kerana masih sama-sama. Kita bawa contoh yang lebih jelas lagi. Ya? Kenapa kita tak boleh kata Allah Ta'ala beranak, tapi dengan cara yang tak sama dengan makhluk beranak? Mereka tak kata macam itu. Ya. Saya percaya Cik Asim pun tak kata macam itu. Ada orang-orang yang berfikiran begitu juga tidak akan kata macam itu. Tidak akan kata Allah beranak. Tapi if you use the same logic, ya, if you use the same logic that boleh kata Allah itu berada di atas arasy tapi bukan sama macam makhluk, maka boleh juga kata Allah itu beranak tapi tak samalah macam makhluk beranak. Sebab kedua-duanya sebenarnya menetapkan sesuatu yang mustahil kepada Allah. That's the problem. Jadi bila kamu kata tak sama macam makhluk, maka penafian itu sudah tidak menyelesaikan masalah. Sebagaimana kamu kata Allah beranak tidak sama seperti makhluk beranak, tidak menyelesaikan masalah. Demikian kamu kata Allah bertempat atas arasy, tidak sama seperti makhluk bertempat di sesuatu tempat, tidak menyelesaikan masalah. Kerana kamu telah isbatkan sesuatu yang mustahil. Lain dengan mendengar tadi. Mendengar tadi bukan saja satu benda yang tidak mustahil, bahkan satu benda yang wajib. Akal yang sihat tidak akan boleh terima Allah tapi tidak ada sifat mendengar. Itu akal. Naqal jelas dalam Quran hadis menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mendengar. Jadi beza. Yang mustahil, dia tak boleh kita nisbah pada Allah Ta'ala. Walaupun pada makhluk tidak mustahil. Beranak pada makhluk yang wanita biasa saja. Orang perempuan biasa je beranak. Jadi tak boleh kita guna logik macam itu. Orang perempuan elok je pun beranak. Takkan Allah yang mencipta perempuan tak boleh beranak? Jadi tak boleh. Kamu nak kias khalik dengan makhluk, tak jadi. Jadi begitulah berkait dengan soalan Cik Asim tadi tentang kita kata Allah mendengar, makhluk mendengar, tak sama. Tapi kita tak boleh kata Allah beranak, makhluk beranak tak sama. Allah beranak tu dah tak betul dah. Ataupun berdasarkan hadis yang sahih, Allah berfirman, maridtu falam tazurni, aku dah jatuh sakit, kamu tak ziarah aku. Tak boleh kita kata, aku pegang hadis, aku kata Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah. Tidak. Kerana sakit itu ada satu perkara yang mustahil terhadap Allah Ta'ala. Maka tak boleh faham zahir. Dan Alhamdulillah dalam hadis itu, Allah sendiri takwil. Allah sendiri mengalihkan daripada makna zahir, aku sakit, iaitu Allah yang sakit, kepada makna yang sebenar, iaitu maridha abdi fulan. Hamba aku si fulan yang jatuh sakit. Jadi, terima kasih pada Cik Asim yang bertanya. Dengan pertanyaan itu, kita ada peluang untuk menerangkan kekeliruan yang berlega sekitar isu ini. Jadi saya sambung ya. Baik. Menetapkan
Allah di langit bermaksud menempatkan Allah di sesuatu tempat. Sedangkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah adalah Allah maujudun bila makanin. Allah wujud betul tetapi tidak dengan tempat. Kerana sepakat, langit, arash, ini adalah makhluk. Dan kita faham makhluk ini adalah sesuatu yang diciptakan. Dan kita juga faham bahawa sebelum diciptakan, makhluk itu tak wujud. Berarti, sebelum Allah ciptakan arash, arash tidak wujud. Sebelum Allah ciptakan langit, langit tidak wujud. Dan orang yang beriman dengan akidah yang sahih, dia tahu bahawa Allah tidak seperti arash. Allah tidak seperti langit. Iaitu satu masa dahulu tak wujud, kemudian baru wujud. Allah berbeza. Allah bersifat dengan sifat kidam ataupun qadim. Apa makna kidam atau qadim dalam konteks ini? Bermakna menafikan permulaan. Ya, macam mana saya tak boleh bayangkanlah Allah wujud tapi tak ada permulaan. Ya, tak perlu bayang. Kerana memang kamu tidak boleh bayang Allah Ta'ala. Kerana makhluk tentu ada permulaan dia. Adapun Allah bukan makhluk. Maka wujudnya Allah tanpa arash itu pasti. Bagi orang yang beriman, pasti dia yakin Allah wujud tanpa ada arash. Allah wujud tanpa ada langit. Maka tidak akan berlaku setelah Allah ciptakan arash, setelah Allah ciptakan langit, lalu berubah sifat Allah daripada wujud tidak bertempat menjadi bertempat. Jadi, kena faham yang itu. Ya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, kana Allahu wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Ini disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Kana Allah wala makan. Allah wujud, tak ada tempat pun. Allah wujud, hal keadaan tempat pun tak ada. Wa huwa al-an, demikianlah setelah ada tempat, sekarang ni, ma alaihi kana. Sama seperti sebelum adanya tempat. Tidaklah Allah tu berubah. Bila sudah ada langit, Allah jadi bertempat di langit. Bila dah ada syurga, Allah jadi bertempat di syurga. Tidak. Allah tetap dengan sifatnya yang ba'in anil khalqi. Tidak Allah itu dengan makhluknya. Allah itu tidak bertempat pada langit, tidak bertempat pada syurga, tidak bertempat pada arash dan sebagainya. Dan riwayat Aina Allah ini bercanggah dengan usuluddin. Kerana dalam kaedah agama akidah kita, seseorang itu tidak dihukum dia itu masuk Islam hanya dengan dia mengatakan Allah di langit. Itu bukan kalimah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalimah tauhid bukan Allah fis sama. Ini bid'ah. Ini bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Menjadikan suatu slogan yang dijaja ke sana kemari, Allah fis sama, Allah fis sama. Itu bukan sunnah Nabi. Apa yang diwar-warkan oleh Nabi SAW, yang didakwah oleh Nabi SAW, yang didakwah oleh sahabat Nabi, yang didakwah oleh pejuang-pejuang Islam daripada dahulu sehingga sekarang adalah sebagaimana yang disebut dalam hadis yang mutawatir, yang yakin ini daripada Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka itu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawa aku adalah Rasulullah. Itu dia punya garis pemisah dia. Iaitu bila dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Bukan garis pemisah itu bahawa dia itu mengatakan Allah di langit. Saudara Mas Bruno mengatakan hadis jariah itu hadis sahih, betul ya. Hadisnya sahih, tapi cara sebahagian umat Islam memahami hadis itu tidak sahih. Ya, hadis sahih. Cuma ada ulama melihat daripada sudut ittirab, muttarib, yakni isinya itu bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Itu satu masalah. Masalah yang kedua adalah dalam memahami itu tidak difahami secara literal. Dah diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala apa yang sepatutnya difahami daripada hadis tersebut. Jadi jelas ya, hadis yang mutawatir, yang yakin menunjukkan bahawa tauhidnya seseorang itu bukan dengan mengatakan Allah itu di langit, tidak, tapi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Next, insya-Allah kita akan masuk ke subtopik yang baru di muka surat 118,
iaitu berbincang tentang isu yang juga kerap menimbulkan kekeliruan dalam pemikiran sebahagian umat Islam, iaitu isu tawassul. Apa makna tawassul, apa hukum tawassul dan sebagainya dalam kuliah yang akan datang tahun depan. Jadi insya-Allah ya, kuliah kita yang next tahun depan. Panjang umur, kita berjumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda min syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Moga-moga semua mendapat kefahaman dan juga kebaikan daripada kuliah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.